Kadang-kadang orang cakap bila kita ada follower juta-juta ni, kenapa tak berniaga? Yang saya tahulah tak semestinya ada follower yang ramai boleh berniaga. Kadang-kadang orang menyangkakan bila follower ramai je berniaga mesti menjadi. Realitinya tak. Waktu tu di rumah packing, macam-macam lah. Tempat masak, ada satu lagi tempat rumah masak. Lepas tu dulu tak ada teknik-teknik retort ni semua. I pernah angkut balik daripada postage, berguni-guni I kena bawa balik sebab pecah, kena parcel lain, repack balik. Tu semua I dah lalui dah lah. So bila waktu job yang kurang, kita sendiri yang keluar pergi cari job. Kalau kata ada bulan yang kita dapat lebih, kita jangan anggap semua duit kita. Sebab kebanyakan meniaga akan hancur bila owner sendiri anggap duit company tu duit dia. Financial Faiz Podcast. Assalamualaikum dan good morning kepada pendengar-pendengar Financial Faiz ya. Kini dekat FF Podcast, kalau you notice sebelum ni kita dah jemput banyak influencer, KOL dan juga businessman, businesswoman yang akan berkongsikan tentang kisah mereka. Dan topik pada kali ini adalah dari hobi jadi kerjaya ataupun dari peluang yang kita nampak depan mata ni, opportunity jadi business. So I akan interview dua orang guest special yang berjaya dalam industri makanan. Yang pertama adalah tak lain dan tak bukan Encik Hamdan Mubarak. Merupakan seorang influencer media sosial yang terkenal dengan ulasan makanan dan juga kandungan memasak. Betul ke? Betul. Tapi tak adalah terkenal sangat. Terkenal sikit je lah. Terkenal banyak. Rasanya dekat TikTok ada 2.5 million ya? Betul. 2.5 million. 5 kali ganda Financial Faiz. Gila lah. Dia Hamdan bin dah 2 digit. 2.5 M je. Kita 3-4 digit. 500 point something. Okay. Then the second guest yang kita ada, Betty Rahmat, seorang usahawan makanan di bawah jenama Sambal Betty. Ya, so, Betty's Kitchen. Ya. Nama jenama tu is Betty's Kitchen. Tapi nama produk tu? Ramai orang cakap just panggil Sambal Betty lah. Yang mana kena trademark sekarang ni? Betty's Kitchen ke? Betty's Kitchen. Nama inspirasi tu datang daripada daripada saya lah. Sendiri. Tapi Betty boleh tak tanya? Nama Betty tu memang nama... Tak ada dalam nama sebenar saya. Nama panggilan daripada kecil. Nama panggilan. Hamdan pula. Nama panggilan memang Hamdan. Memang betul. Hamdan. Tapi sekarang ni kalau pergi mana-mana, orang panggil saya Abang Bismillah. Abang Bismillah. Abang Bismillah. Boleh tak start dengan tu? Dengan Bismillah tu? Boleh? Cuba dekat kamera tu. Bismillah. Itu memang tagline lah. Terbaiklah. Pergi mana-mana pun orang akan cakap Abang Bismillah. Jadi nama saya ni dah tak diguna pakai sangat dah. Tapi okey lah, sedap Bismillah. Dapat pahala lah bila panggil. Betul? Abang Bismillah. So hari ni kita nak bincangkan tentang struggles nak usaha-usaha KOL, influencer dan juga usahawan-usahawan yang kita ada pada hari ini. Tetapi kalau kita tak kenal, maknanya tak cinta. So boleh tak nak tanya sikit latar belakang Encik Hamdan macam mana ni? Macam mana boleh start buat satu account TikTok dan macam mana the struggle untuk growkan sampai 2.5 juta dan tahun lepas rasanya kalau tak salah dicalonkan di TikTok Awards ya? Betul. Sampai situlah. So macam mana nak mula ni? Boleh. Saya share dulu lah. Saya sebelum ni dah macam-macam kerja saya buat sebenarnya. Saya bekerja dengan orang, saya ada buat perniagaan sendiri dan macam biasalah kita tahu perniagaan ni ada turun naik. Betul. So waktu PKP macam biasa kebanyakan orang memang ada yang kena buang kerja dan saya waktu tu saya dah ada perniagaan di KL. So perniagaan tu merosot dan saya ada sedikit isu sikit dengan saya punya partner, saya pulang ke Melaka, which is kampung halaman lah. So bila balik tu memang orang kata selai sepinggang. Saya tinggalkan apa yang saya bina. Saya balik selai sepinggang, tak ada duit sangat. So dengan umur waktu tu 26 tahun, tak ada kerja. Jadi kita balik tu dalam keadaan terpinga-pinga lah. Tapi dalam waktu yang sama tu, mak saya dah buat TikTok sebenarnya. Oh, mak saya yang start TikTok dulu. Apa nama TikTok mak tu? Dapur Cik A. Dapur Cik A. Dia yang dah start TikTok dulu. Waktu tu sebelum saya balik, abang saya pun main TikTok juga, Husni Mubarak tu. Dia lah yang rekod untuk video-video mak saya. So bila saya balik, saya sambung pekerjaan tu. Jadi di sebelah pagi saya shoot mak saya punya konten, di sebelah petang saya shoot saya punya konten. Waktu tu memang tak ada duit. Waktu tu tak ada duit nak beli peralatan lah. So saya pinjam abang saya 2,500 untuk beli satu iPhone.
Sebab apa-apa pun kita tahu, yang saya tengok, nak buat video macam mana pun video kena ada kualiti. Kita belajar dulu cara nak buat video yang proper semua kan, peralatan apa diperlukan. Jadi duit tu ngam-ngam hanya untuk beli iPhone tu je. So dengan berbekalkan duit tu, nak beli lighting tak ada duit. So belah petang saya akan shoot di halaman rumah mak saya tu menggunakan lighting matahari lah. Natural light. Natural light. Tapi Faiz pun faham lah, kalau kata pukul 1 tengah hari ni nak shoot memasak, dia depan ni ada dapur, atas ada matahari, pukul 1 pula tu memang struggle lah. Hamdan pun Putera Lilin ke? Putera Lilin. Tapi memang struggle lah. So sampailah petang shoot, nanti sebelah malam saya fokus ke editing lah. Dan benda tu berterusan selama berbulan-bulan, sebabkan saya tak ada pilihan lain waktu tu. Memang saya nak jadikan TikTok saya ni sampai berjaya. Tapi awal-awal tu sedih lah, pasal kan kita buat dia dengan effort yang saya cerita tadi tu, tapi view 18. So benda-benda macam tu kadang-kadang dia downkan kita lah. Tapi tak apa, saya teruskan sampailah satu tahap ada satu video cheese code, kalau tak silap saya. Cheese code. Saya buat video cheese code tu, dalam masa satu hari dia naik 2 juta view. 2 juta. Ni cheese code tu Hamdan masak sendiri lah? Ya, betul. Daripada Ni setelah berbelas video lah. Baru dia pecah kepada juta view. So daripada situlah kita start buat betul-betul lagi. Which is satu hari post 2, satu hari post 2. Betul. Tapi kadang-kadang orang cakap senang, tapi sebenarnya tak. Viewers mungkin nampak macam buat video seminit je. Tapi dia tak tahu preparation kita nak buat video seminit tu. Kita nak buat daripada pagi dah kena pergi pasar. Nak kena beli ikan, nak kena beli sayur. So commit tu daripada pagi. Lepas tu kita saya buat kat luar. So saya kena set up hari-hari lah. Kena buka buka meja semua, set up kan cantik-cantik, baru kita start shoot. Dan biasanya satu menu boleh 1 jam setengah, 2 jam untuk kita shoot. Video seminit tu. Video seminit tu yang untuk orang nampak seminit tu, itulah struggle dia. Tapi quite interesting lah, sebab tadi Hamdan kata beli iPhone untuk shoot. Maknanya Hamdan memang beli iPhone tu dengan niat untuk bekerja. Ya. Untuk kerja dan untuk bisnes, bukan sebabkan untuk... saya dah nampak mak saya punya TikTok waktu tu dah ada lebih kurang 60 ke 70 ribu follower. Dan saya dah ada vision lah yang benda ni sebenarnya macam boleh pergi lebih jauh lah kan. Kalau saya sendiri buat, dia berbeza kalau kata lelaki masak dengan perempuan masak. Dia nampak lebih macam interesting lah kalau seorang lelaki yang memasak kan. So itulah struggle yang kita dah dengar daripada Hamdan Mubarak tentang yang kita selalu nampak ni, dan 2.5 juta yang baru kenal maybe tahun lepas ke lepas TikTok Awards tu. Tapi sekarang ni bila kita dengar struggle dia adalah amat mencabar. Tetapi nak tanya pula untuk Betty pula. Macam mana, apa pula cerita Betty macam mana boleh menjadi seorang usahawan yang sebelum ini adalah seorang influencer? Apakah dia punya jejak langkah Betty pada waktu dulu sampai sekarang? Saya memang bermula dengan, saya suka buat bisnes. Daripada sekolah dulu saya akan buat something untuk jual ke apa ke kan. Sebab my mom memang suka menjual. Dia banyak buat bisnes, everything. So lepas sekolah saya jaga restoran family saya. Daripada situ saya tengok belajar. And before that I ada cafe. I buat cafe dengan few friends. Ada 5 orang partner. And then I ada problem with one of the partner. And then I keluar daripada cafe tu, which is I tak ambil profit ke apa semua. Memang tak ada duit lah waktu tu. Memang tak ada duit langsung. And then saya pergi holiday. Saya pergi overseas holiday sekejap waktu tu, ikut family kawan saya. So masa pergi holiday tu saya bawa sambal. So saya ni memang suka masakan Melayu. Saya suka benda pedas. Saya tak boleh makan benda yang tak pedas. So masa travel tu saya bawa saya punya sambal. Ni soalan yang orang selalu tanya saya, macam mana start jual sambal. So dekat London tu saya bawa, saya masak lah. Saya masak nasi goreng. Saya buat masak sebelum keluar pagi-pagi, saya akan makan dulu. Nak save budget kan. So makan dulu sebelum keluar. Lepas tu saya bagi family, my friend tu rasa juga. Dan saya just secara spontan saya tanya, kalau saya jual sambal ni ada tak orang nak beli? Sebab masa tu saya jobless kan. Saya dah keluar daripada cafe tu, saya tak tahu nak buat apa. So saya macam fikir, macam tiba-tiba cara anda, kalau saya jual sambal ni, waktu tu tak ramai orang jual sambal. Tak ada lagi macam sekarang kan. So saya cakap, diorang cakap jual lah, nak belilah. So balik, pendekkan cerita, balik KL. Masa balik KL tu saya macam fikir, okay, kalau saya jual sambal ni, apa yang istimewa sambal saya ni kan? Apa orang nak beli ke? So saya duduk kat rumah fikir-fikir.
And then tiba-tiba saya macam dapat idea, saya terus pergi masuk dapur. Saya buat daripada sambal tu, saya buat nasi goreng, saya buat mi goreng. Menggunakan sambal saya tu. Which is saya fikir, okay, ini saya dapat tolong orang untuk makan senang. Tak payah nak pening-pening nak kopek bawang ke nak blend semua. So daripada situ dah timbul idea. Saya terus macam okay pap, terus buat stiker, buka kabut kereta. Saya tak start terus masuk supermarket ke apa, tak. Saya buat daripada buka kabut kereta. Saya inform dalam Instagram saya, okay hari ni saya akan ada dekat Petronas Setiawangsa lah saya kan. Daripada situ orang tengok dapat perhatian, orang macam okay ramai nak jadi agent. Berapa tahun jugalah saya jual daripada rumah. Which is saya buat banyak, saya buat sendiri, handle postage sendiri, everything sendiri. Until saya dapat masuk beberapa supermarket. And then from there kita masuk ke website, kita post lagi ke Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak semualah. Lepas tu dulu tak ada teknik-teknik retort ni semua. I pernah angkut balik daripada postage, berguni-guni kena bawa balik sebab pecah, kena parcel lain, kena buat repack balik. Tu semua I dah lalui dah lah. Sebab dulu tak ada retort. Lepas tu kita packaging pun kita tak tahu kan. Sekarang dah macam-macam dah. Dulu kalau tak ada retort, sekarang dah ada. Macam mana nak maintainkan kesegaran? Dulu sambal I ni dekat luar, dia boleh 1 hingga 4 hari. 1 hingga 4 hari? Dalam botol Dalam botol tu. So kalau delay postage ke apa, memang masak lah. Memang I akan kena tanggung lah benda-benda tu. So sekarang ni sambal tu dibuat di kilang lah? Di kilang. Di kilang sekali dengan retort sekali lah bila sekali keluar. Semua. I see. So sekarang ni I nak tanyalah tentang penjagaan income. Macam mana ya untuk, kita tanya Betty dulu. Sebagai business owner, pendapatan awal-awal dulu, maybe sekarang dah stable, tapi pendapatan awal-awal waktu jual sambal tu, adakah ia stable? Setiap bulan memang sama saja? Oh tak. Of course tak. Sebab kita akan, macam saya cakap tadi kan, saya start sambal pun, duit pun tak berapa banyak pun. So kita nak rolling modal tu, memang you kena manage betul-betul lah. Which is tak boleh lah bila dapat sale okay, terus nak enjoy dengan duit, tak boleh. For I think lama, about 1.5 year, duit tu I just rolling untuk upgradekan branding, untuk tukar design lagi nampak cantik. So duit yang kita dapat tu memang untuk rolling business dulu. Baru lepas tu, barulah kalau nak ambil untung ke apa ke, barulah kita letak tepi. Tapi at first memang saya lama lah saya simpan duit tu untuk rolling. Sebab kita tak tahu kan bisnes ni akan terus okey ke, lama ke orang akan suka dengan produk kita ni. So masa mula-mula tu saya memang betul-betul jaga yang, which is saya tak ada ambil satu pun, tak ada gaji saya pun saya tak ambil. Saya memang rolling untuk tu, just buat cukup-cukup untuk bayar komitmen saya je. Untuk Hamdan pula, I assume your situation pun lebih kurang sama, di mana income tu tidak tetap, job yang masuk tu tak dijamin tiap-tiap bulan ya. So macam mana Hamdan jaga komitmen, dan juga macam mana kalau ada tak long term planning dari segi nak simpan duit sikit untuk persaraan ke? Biasanya kalau macam saya, alhamdulillah lah job tu ada, tapi adalah juga bulan-bulan yang job kurang. So bila waktu job yang kurang dan tak mencapai kita punya target, kita sendiri yang keluar pergi cari job. Itu cara saya lah. Kalau kata job, biasanya job tu diorang yang akan datang kat kita. So macam Hamdan basically daripada bidang marketing kan. So bidang marketing ni, sebenarnya marketing ni takkan habis. Sampai bila-bila akan ada perniagaan, dan sampai bila-bila ada marketing lah. Cuma yelah, kita ni nak kena kekal relevan je lah. Itu tugasannya. Tapi kalau katakanlah dari segi pendapatan tu semua, macam Betty cakap tadi tu lah. Kalau kata ada bulan yang kita dapat lebih, kita jangan anggap semua duit kita. Sebab kadang-kadang content creator ni, dia tak rasa macam benda ni satu perniagaan yang serius. So kalau kata bulan tu dia dapat certain amount yang agak tinggi, walaupun benda tu masuk dalam duit company, tapi dia rasa tu duit dia. Sebab kebanyakan meniaga akan hancur bila owner sendiri anggap duit company tu duit dia. Buat beli sport rim ke contohnya kan, buat beli kereta ke apa ke. Tu benda-benda yang saya pun elakkan lah. Saya kekalkan kehidupan yang sederhana je. So daripada duit-duit yang kita dapat daripada review, affiliate ni semua, kita ketepikan dan kita upgrade. Contohnya daripada buat kat halaman rumah tadi tu, kita upgrade kepada kita sewa office. Kita ada studio sendiri. Kita upgrade kita punya kamera, peralatan, lighting semua.
Macam itulah. Saya tak ajar diri saya untuk menggunakan duit company. Sebab saya declare gaji. Sebab ni korang berdua ni reinvest balik lah duit yang ada reinvest balik ke dalam syarikat ataupun bisnes sendiri lah. Untuk expand bisnes lah. Kalau saya macam sebelum ni saya cakap saya buat kat rumah kan. So daripada situ bila ada duit tu kita buka office, panggil team, hire orang. So proper lah untuk bagi bisnes tu lagi proper. So untuk yang kat luar sana yang terfikir nak jadi influencer ataupun nak buat kerja-kerja yang tidak formal lah, kurang formal, contohnya gig workers ke, sebenarnya korang yang ada income ni mereka boleh carumkan duit ke dalam akaun EPF melalui Aisaraan. So Aisaraan ni dia bagus untuk orang-orang yang dia sebenarnya majikan tak ada, atau kalau majikan ada pun majikan tu tak akan carumkan untuk dia, tapi dia sendiri nak carumkan sebab dia tak percaya pada diri dia sendiri. Macam tadi Hamdan kata kan, Hamdan boleh jaga diri, tapi kat luar orang sana macam takut gaji dia RM5,000 lah dia dapat commission tu, RM5,000 tu juga dia spend. So dengan adanya Aisaraan ni dia boleh letaklah RM500 ke RM1,000 sebulan ke masuk dalam akaun EPF untuk duit tu kekal dalam akaun tu sampailah dia perlukan melalui akaun fleksibel ataupun bila dia dah nak bersara nanti umur 50 dan 55. And sekarang ni ramai tak tahu yang Aisaraan ni dia boleh dapat bantuan daripada kerajaan, insentif sebanyak RM500 setahun. So siapa yang tak ada majikan yang nak carumkan tu, macam I'm pretty sure Betty staff-staffnya dicarumkan lah oleh syarikat. So staff Betty ni untuk Aisaraan belum boleh lagi, tetapi untuk yang tak ada majikan ataupun majikan yang tak bayar dia punya caruman majikan, dia boleh carumkan dalam KWSP dia melalui program Aisaraan ni. Menarik untuk yang bekerja sendirilah kan. Terutama sekali untuk bekerja sendiri, sebab Aisaraan ni kalau ada majikan carumkan dia boleh nampak lah 6 bulan, dalam masa 6 bulan tu kalau ada majikan yang caruman majikan, dia tak layak untuk masuk Aisaraan lah, sebab dia ada insentif, dia nak khas untuk orang-orang yang memang tak ada majikan. So insentif RM500 tu setiap tahun akan dapat. So insentif yang dia dapat adalah RM500, tapi RM500 tu mewakili 15% daripada caruman dia untuk tahun tu. So kalau dia carumkan RM3,000 lebih, dia boleh dapatlah maksimalkan RM500 insentif daripada kerajaan. Ni duit percuma, siapa nak bagi? Sebab kalau I carumkan sendiri, semua datang daripada syarikat sendiri dan juga diri sendiri punya potongan. Tapi untuk Aisaraan ni dia boleh dapat ekstra RM500. Menarik lah. Ramai mungkin tak tahu pasal benda ni. Betul? Saya pun baru tahu ni. Hamdan, I tengok ada kat luar sana banyak juga influencer yang bila dah berjaya, lepas tu betul lah macam Hamdan kata, tiba-tiba dia terus beli barang. Tapi untuk Hamdan senang nak cakap sebab Hamdan dah berjaya untuk tahan diri dan berjaya invest dalam diri sendiri dan berjaya buka company dan expand company dan hire staff. Tapi ada yang kat luar sana, bila dia dapat duit, dia pergi beli benda-benda yang memuaskan diri dia. Macam apakah message yang kita boleh bagi tahu kat diorang ni supaya think about dia punya future ni secara long term, termasuklah the fact that bukan semua golongan kita ni boleh kekal relevant forever. Sebab kalau I cuba tanya Betty ke Hamdan ke, ingat lagi ke mana-mana influencer yang maybe famous 5 tahun lalu dan kekal famous sekarang? I rasa susah, struggle sikit nak cari lah. Memang susah. Memang ada. Cuma macam mana nak bagi tahu mereka ni yang benda ni maybe akan berlaku dan macam mana diorang nak prepare untuk future? Sebab kalau umur dia 23, tambah 5 tahun baru 28. 28 tu masih lagi nak hidup. Macam mana tu Dia kalau contohnya macam saya punya pemikiran lah kalau kita tengok tahun 90-an ke tahun 80-an ataupun tahun 2000, ada juga artis-artis yang sangat-sangat terkenal di waktu tu. Tapi kalau kita check balik kat mana je orang sekarang, kan ada yang mungkin ada yang susah, ada yang mungkin lebih berjaya, tapi kebanyakannya bila dah kurang relevan ni, kehidupan tu akan bertukar jauh lebih susah daripada waktu dia popular dululah. Tu selalunya berlaku macam itulah. So saya pun cakap dengan diri saya yang kita tahu dunia content creator ni dia silih berganti. Akan ada sentiasa orang-orang baru. Lagi-lagi dalam bidang memasak macam saya ni. Memasak ni dah semua orang, kebanyakan orang memasak. So dia tinggal hanya perlu belajar untuk shoot dan edit lah. So kalau kita nak kekal relevan tu boleh, tapi kita kena tahu juga yang dalam masa yang sama akan ada ramai newcomers untuk kategori foodies dekat social media ni. So ada kemungkinan lama kelamaan kita pun dah kurang relevan kat situ.
So di waktu kita masih lagi relevan ni dan masih boleh dapat pendapatan daripada apa yang kita buat sekarang ni, kena berjimat cermat lah. Kena berjimat cermat untuk in the future. So mungkin macam Hamdan sendiri, dengan apa yang Hamdan dapat sekarang ni, Hamdan akan ketepikan sebahagian besar untuk future planning, which is untuk perniagaan ke. Sebabkan mungkin Hamdan ni mungkin orang lama sikit lah. Hamdan fikir kalau kata nak buat perniagaan, sebaiknya guna duit sendiri. So mungkin perjalanan tu akan ambil masa yang agak lama. Tapi bila kita guna duit sendiri ni, ialah kurang risiko kan. So kena ada simpanan yang tetap. Tu satulah, simpanan sendiri. Dan lagi satu, dalam kita punya company pun, walaupun kita content creator, kita tetap carum EPF ni jugalah. Untuk diri sendiri, walaupun sebagai director kan kita boleh pilih sama ada nak ataupun tak. Tapi saya sendiri carum EPF ni untuk diri saya dan staff lah, untuk kegunaan masa depan. Sebabkan ni lah, kalau kita dan bukan dari segi bidang content creator je lah sebenarnya, tak kisahlah dari segi perniagaan ke ataupun seorang pekerja kerajaan ke, kalau kita tak jaga kita punya money management ni dengan betul, dia akan hidup akan lagi susah lah sebenarnya in the future. Ini pendapat saya lah. Hamdan, nak tanya lah, kita selalu tengok konten Hamdan ni banyak tentang share makanan, masak, Hamdan masak sendiri. Hamdan ada plan nak keluarkan produk ke? Saya sebelum ni ada juga keluarkan produk, tapi lebih kepada hit and run punya konsep lah. Hit and run tu macam mana tu? Macam contohnya, kalau kata bulan puasa 2 tahun lepas, saya ada keluarkan biskut raya. Biskut raya. So biskut raya tu basically memang orang akan beli waktu raya je lah. So waktu benda-benda yang macam tu lah saya buat. Lepas tu saya ada keluarkan satu acar buah, yang mana saya pun tak boleh nak fokus sangat, sebabkan main income saya adalah dengan TikTok ni lah, dengan content, dengan job, dengan kita review buat review semua. So kita tak fokus sangat. Tu kira sebagai macam side income lah. Tapi insyaAllah memang kita ada plan untuk buat satu produk yang kita nak meniaga long term lah. Yang saya pun tak boleh nak reveal sekarang. Sebab benda tu masih lagi dalam perancangan. Jangan reveal. Yes. Bahaya. Bahaya. Jangan. So kadang-kadang orang cakap, bila kita ada follower juta-juta ni kan, ramai juga daripada tahun pertama saya buat TikTok ni kan, ramai juga yang cakap kenapa tak meniaga. Yang saya tahulah tak semestinya ada follower yang ramai boleh meniaga. Kadang-kadang orang menyangkakan bila follower ramai je meniaga mesti menjadi. Tak, realitinya tak. Dia bergantung kepada cara kita promote barang tu, cara kita ada trust dengan kita punya viewers ke, benda-benda macam tu yang perlu dibuat dululah. So fokus Hamdan 3 tahun yang pertama ni sebenarnya adalah nak brandingkan nama ni dengan lebih kukuh lagi. So insyaAllah bila kita dah ada branding yang kukuh, kita dah ada trust dengan kita punya viewers semua, so bila kita nak buat satu perniagaan tu, Hamdan yakinlah dia akan jadi lebih mudah lah. Faham? Maknanya Hamdan kalau nak buat pun kena buat betul-betul. Tak nak buat satu tak jadi, dan buat satu lagi pun tak jadi. Biar kuat dulu satu bahagian, dah ready, barulah maybe keluarkan produk. Untuk Betty pula, jadi perniagaan ni you bebas untuk buat apa-apa. Nak overspend ke, nak underspend ke, nak kau keuntungan banyak sikit ke. So macam mana Betty, apakah Betty punya decision dalam mengembangkan bisnes tu? Macam saya ada buat juga review juga. Kalau cakap pasal review kan, sebelum kita cakap pasal bisnes, kalau review pun dia memang tak tetap kan. Ada yang kempen ni bayar banyak ni, ada kempen ni bayar banyak ni, ada yang dapat kempen ni, ada bulan depan tak dapat. Kan dia tak konsisten kan. Sebab tu saya fikir untuk ada bisnes which is sambal Betty ni. Untuk sambal ni pula, macam ditanya saya macam mana saya manage berapa nak ambil, berapa nak ambil. Sejujurnya saya sampai sekarang, saya dah buat sambal Betty dah 10 tahun kan. Sampai sekarang saya masih ambil amount yang sikit saja untuk saya punya director fee. Saya tak ambil banyak-banyak pun. Saya memang letak kat situ sebab saya tahu saya dah set saya punya mindset yang kita tak tahu apa akan jadi in the future. Memang sekarang kalau you rasa sekarang you dapat gedepuk banyak ke apa ke, but kita tak tahu sampai bila. And dalam bidang perniagaan ni, lebih-lebih lagi dalam bidang saya punya business which is sambal, banyak dan ramai lagi orang yang sedang menjual, ramai yang newcomer yang jual produk yang ala-ala sama kan. So untuk saya kekal
masih kekal di pasaran tu, saya masih kena manage saya punya account betul-betul supaya saya boleh sustain. Tak ada masalah individual lah. Saya memang, apa yang saya boleh cakap, mindset saya is, saya fikir saya tak nak selesa dengan apa yang saya ada sekarang. Which is sampai sekarang pun saya tak ada suka-suka hati berjoli ke ambil, tak ada. Ambil hire account, sistem yang betul untuk manage the flow, everything, tax and everything, supaya in the future kita tak ada masalah ni. Sama juga yang kalau content creator ke kan, income banyak. Saya banyak ramai kawan content creator yang spend, dapat duit sebab dia tahu akan ada masuk lagi duit review ni, akan masuk shopping everyday, beribu-ribu beli baju yang tak pakai pun. Dia mengadu kat saya kan, sebab diorang selesa, diorang tahu diorang akan dapat duit, dapat. Tapi sampai bila tu kita tak tahu. Sebab orang baru ni tumbuh macam cendawan. Macam ramai yang berbakat. Saya tengok kat TikTok tu, saya macam, memang ramai yang muda-muda ni kan, banyak yang ada kreativiti, pandai memasak, pandai yang kalau bab beauty, pandai makeup. So kita tak boleh selesa lah. Mindset tu kena tukar, yang jangan selesa dengan apa yang kita ada sekarang lah. Sebab dia boleh hilang bila-bila masa je. Orang lain yang akan ada orang yang lebih bagus daripada kita. Kena selalu ada dalam diri macam tu supaya kita berjaga-jaga lah. Kita tak terlalu selesa. Betul. Sebenarnya tadi saya cakap pasal aisaraan. Tapi sebenarnya ramai tak tahu yang kita pun boleh buat voluntary contribution. Yang ni dia separate. Maknanya kalau kita ada duit extra, instead of kita ambil duit tu belanja, kita boleh je carumkan ke dalam KBSP sebagai voluntary contribution. Maksimum dia adalah RM100,000 setahun untuk setiap individu. Yang asalkan tu lain. Itu adalah untuk orang-orang yang nak mengejar insentif kerajaan. Yang kerja yang tidak formal, tapi tak carumkan. Tapi yang ni untuk orang yang kerja memang macam Hamdan sini kata, Hamdan carumkan KBSP. Okay. Hamdan pun itu kadang-kadang kita carum based on potongan gaji. That's what I do. So macam I gajikan dia sendiri lah sebagai director's fee. And then for the director's fee tu dia akan potong sendirilah dia punya 11% dan company pun akan bayar jugalah 12% kot. So tapi on top of that, I pun boleh buat voluntary contribution up to RM100,000 setahun. Tapi nak buat benda ni kena ada account KBSP lah, sebab ada orang kat luar sana kadang-kadang dia habis belajar, dia jadi maybe insurance agent, maybe unit trust consultant. Okay je, tak masalah. Tapi anggapan dia sebab dia tak bekerja, so dia tak ada KBSP account. Sebenarnya sekarang nak buka account KBSP senang sahaja. Macam kalau untuk Betty, pekerja masuk mesti kena buka. Kalau dia tak ada lagi, kalau dia ada, kita ambil je account number dia. Tapi kalau orang-orang yang kerja yang macam agent semua tu, dia direct lah, dia tak pernah bekerja dengan syarikat mana-mana pun, dia tetap boleh buka account KBSP menggunakan app je. Download je. Sebab dulu susah sikit lah, ada borang apa itulah, nak kena tampil apa bagai. Sekarang ni just download website dia je lah, download app dia. App dia, lepas tu tekan bahagian belum daftar ahli atau account, lepas tu lengkapkan dia punya e-KYC ya, e-know your customer, sebab KWSP pun nak tahulah siapa kita, dia tengok lagi IC number, kita gambar-gambar semua tu kita kena buat lah. Dan terus dapat account as young as 14 tahun. 14 tahun boleh dah. Sebulan tu maknanya dah ada ketetapan yang ataupun kita sendiri yang decide bulan ni kita nak masukkan berapa, bulan depan berbeza. So maknanya kalau RM100,000 bahagi 12 bulan, RM8,333 rasanya. Kalau you ada RM8,333 sebulan, tiap-tiap bulan untuk dimasukkan KWSP, boleh, tak ada masalah. Tapi selalunya orang akan letak maybe 500, 1,000, depends lah. Macam kalau Betty ada anak? Ada. Okay, so anak as young as 14 pun dah boleh register. Sebab biasanya orang ingatkan dah kerja umur, kalau kita anak kita pergi universiti umur 21, 22 barulah nak masuk kerja. Tak payah tunggu waktu tu. Umur 14 tahun dah boleh buka account, dah boleh letak duit sikit-sikit. Duit raya dia tu kalau masuk dalam account lain, contoh account ASB ke tabung haji, boleh dikeluarkan. Tapi masuk dalam account KWSP ni, dia bukan tak boleh, tapi dia kekal sikit. So maybe tinggalkan dia kekal tu maksudnya macam mana? Dia tak boleh bawa keluar? Dia bukan tak boleh. Dia ada syarat sedikit lah untuk akaun sejahtera. Ada syarat-syarat dia macam untuk beli rumah, untuk sambung belajar, ataupun kalau kita cakap pasal akaun fleksibel, yang itu boleh keluarkan. Itu boleh keluarkan. Akaun fleksibel ni dulu macam akaun 3 orang panggil lah. Dulu sebenarnya tak ada. Dia cuma ada akaun 1 dan akaun 2. Sekarang ni dah ada akaun yang ketiga tapi dinamakan akaun fleksibel. EPF sebenarnya dia ada buat penjenamaan semula lah untuk akaun-akaun semua. Akaun 1 dinamakan akaun persaraan.
Akaun 2 dinamakan akaun sejahtera untuk kesejahteraan hidup, beli rumah, beli tanah, bayar hutang rumah, bayar medical fee, bayar sambung belajar. Dan akaun 3, dan akaun fleksibel ni pula adalah untuk pengeluaran ikut keperluan. Lah. Tak ada syarat-syarat. Tapi dah keluar, nak masuk balik, dia akan pecah balik lah kepada pecahan akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel tu balik lah. Tapi ketiga-tiga tu ada benefit dia lah. Tiga-tiga dapat pulangan yang sama. Dia bukannya kalau akaun fleksibel dapat kurang sikit, tak. Dia sama je. Bila dia announce dia punya dividen tu, dia punya pulangan tu apply kepada setiap amount yang ada dekat dalam akaun-akaun kita tu. Okay. Dividen berapa? Dividen dia berubah-ubah. Berubah-ubah setiap tahun. Setiap tahun. Tetapi boleh dikatakanlah dividen dia adalah moderate untuk risiko yang agak kurang lah. Sebab EPF ni so far tak pernah bagi negatif dividen, dan the value yang kita ada dalam akaun EPF tu pun kekal lah. Dia tak ada, kadang-kadang kita invest ni kadang ada untung ada rugi. Yang ni dia sekurang-kurangnya dia akan kekal. Simpanan hari tua lah ni. Yes. Sebab tu kalau umur 14 tahun kita letakkan duit IED tak tahu ada 1,000 ke 1,500 ke. Senang hidup dia umur 30 tahun dah. Yes. Kalau tak masuk kan habis. Awal tu dia marah. Mana duit Along kan, mana duit Along. Tapi after that bila umur dia dah 25 dia faham. Bila nak beli rumah, betul, dia boleh keluarkan ada duit rupanya. Itulah dia. Tapi just to be clear, tak siapa yang akan marah kita kalau kita keluarkan dana kita daripada akaun fleksibel. Itu adalah hak kita, tetapi buat dengan baiklah. I tak naklah cakap dekat orang jangan buat, sebab kadang-kadang ada orang memerlukan sedikit. Dan termasuklah juga kalau nak tahu, EPF pun benarkan pengeluaran yang untuk bayaran bulanan. Akaun sejahtera tu boleh dikeluarkan untuk pembayaran hutang rumah, for example. Benda tu bukannya jenis yang kena kekal sahaja. Sebab I rasa lah the purpose untuk kita menabung ni untuk kita gunakan, tapi gunakan pada waktu yang tepat. Contohnya waktu retirement, betul, tepat lah, insyaAllah. Tetapi tengah sesak lah, tengah nak beli rumah, nak beli rumah ke nak bayar ni ke kan. Walaupun kita business owner pun, kita pun ada rumah yang nak bayar juga. So kat situlah EPF boleh benarkanlah untuk kita buat pengeluaran sedikit-sedikit, tetapi kena ada cukup syarat. Cukup syarat. Cukup syarat tu maksudnya kalau kata nak beli rumah yang berharga 400,000 kan. So daripada akaun mana tadi? Sejahtera. Akaun sejahtera. Daripada akaun sejahtera ni dia ada limit ke yang kita kena limit keluarkan? Dia adalah kalau tak salah 10% daripada harga rumah tu. Okay, so kalau harga rumah tu 400,000 is 40,000 lah. Dan limit yang kedua adalah berapa banyak kita ada dalam akaun sejahtera tu. Kalau akaun sejahtera ada 15,000 je, boleh keluarkan semualah 15,000. Tetapi kalau akaun sejahtera ada RM50,000 tapi rumah kita nak beli tu hanyalah RM400,000, kita boleh keluarkan RM40,000 saja. Untuk deposit lah. Biasanya orang akan pakai untuk deposit. Faham. Tetapi sebenarnya lepas dah beli rumah tu, dah sign SPA, kita ada masa lagi 3 tahun untuk keluarkan duit tu. Maybe awal-awal tu kita ada je duit nak bayar deposit. Apa tu, bila rumah dah siap, alamak nak renovate. As long as benda tu berlaku dalam masa 3 tahun, SPA tu design, kita boleh keluarkan duit 10% tu, duit 10% harga rumah tu daripada akaun sejahtera. Boleh. Dia bukannya awal-awal tu je boleh, dah beli rumah tak boleh keluarkan. EPF ni adalah cara-cara dia untuk make sure that kita ni menyimpan ada kegunaan dia di masa akan datang. So, diorang akan minta dokumen something lah kan? Dia nak tengok biasanya kan SPA. Kata nak beli rumah tapi pergi bercuti pula kan? Itu account flexible, yes, dia tak akan tanya. Account flexible tak akan tanya. Tapi account flexible cuma ada 10% daripada kita punya caruman. So, kalau kita carum tiap-tiap bulan RM1,000, 10% ataupun RM100 lah masuk dalam account flexible. The rest semua masuk dalam account sejahtera dan account persaraan. Yang paling besar is account persaraan lah, 75%. So, memang nampaklah purpose adalah sepatutnya untuk persaraan, tetapi ada sedikit allocation untuk kita keluarkan based on keperluan kita. Tadi kita ada tanya pasal pengurusan kewangan, tapi kali ni nak tanya pasal retirement pula. Now, selain daripada EPF, Betty pun ada your own asset lah. Terutama sekali dalam bentuk bisnes. Bisnes pun kira asset lah. Nak kerja sampai bila ni? Nak kerja sampai bila? Sampai diperlukan. InsyaAllah. Sebelum ni kan kita tak masuk kat supermarket kan. Saya masukkan ke supermarket untuk future jugalah. Supaya saya tak bergantung hanya di social media saja. Which is orang boleh pergi dekat outlet supermarket juga untuk grab
sambal. Kalau nak cakap kerja sampai bila tu, kita kerja selagi kita mampu. Selagi kita mampu, tapi saya cuba untuk ada tim yang bagus supaya dia auto run. Bila saya tua tu tak adalah saya nak kena fikir juga macam sekarang ni. Saya tengah cuba untuk ke arah situ. Sekarang ni masih kena struggle lagi untuk buat konten ke? Masih kena usaha lagi? Masih kena memikirkan lagi lah. Tak adalah 100% tak payah fikir tak. Saya masih diperlukan lagi lah. Masih kena sakit kepala lagi lah. Masih sakit kepala lagi. Itu ayat yang tepat. So the aim is untuk ada orang yang bagus supaya dia boleh fikir untuk kita lah. Kita datang tunjuk muka je. Yes. Baca skrip. Okay. Just monitor. Okay. Hamdan pula macam mana? Nak buat benda ni sampai bila? Adakah you akan tukar arah ke? Tapi tukar arah tu masih buat benda sama ataupun tangent pergi tempat lain? Saya pernah tanya diri saya soalan ni. Bagi saya lah kalau kata contohnya macam zaman sekarang ni, kebanyakan perniagaan ni dia lebih kepada online kan. So kalau kata apa perancangan saya, mungkin saya nak bina satu perniagaan yang boleh berniaga online, tak kisahlah produk ke ataupun apa saja. Dan macam Betty cakap tadi tu, kita nak ke arah benda ni boleh auto run. Dia boleh automate walaupun kita tak ada dekat office, walaupun kita pergi bercuti ataupun walaupun kita sakit. Contohnya macam sekarang ni, so kalau kata Hamdan sakit contohnya masuk hospital, so kerja tu jadi tertangguh semuanya. Pasalkan kita tak ada apa-apa. Macam contohnya kalau kata videographer ke kan, dia tak boleh nak buat kerja lah contohnya, pasalkan Hamdan tak ada. So goals yang sebenar adalah bila kita tak ada pun company tu boleh run. Kisahlah dari segi ada staff untuk buat live host ke, penjualan di Shopee ataupun penjualan di TikTok ke contohnya kan. Tu goals yang sebenar lah. Tapi kalau tanya nak kerja sampai bila tu, tak tahu nak cakap macam mana. Kita ni dah terbiasa kerja. Kalau kata daripada dulu sampai sekarang ataupun mungkin lagi 20-30 tahun pun kita bekerja. So kalau katakanlah, ni pendapat Hamdan lah di umur 50-55 kita nak terus berhenti kerja, tak buat apa-apa kat rumah pun bosan juga. Sebab dah biasa kerja kan. Dah terbiasa. Ini kita tengok daripada dari segi masyarakat lah. Kita tengok daripada ayah ke ataupun ahli keluarga, kenalan-kenalan rapat yang mana dah biasa bekerja dekat luar. Bila dia duduk rumah je, dia tak boleh. Dia tetap nak cari kerja. So kalau kata dari segi Hamdan tu, mungkin di waktu tu takkan kita masih lagi nak buat konten-konten makan, takkan masih lagi nak buat review umur 55. So mungkin kita boleh divert ke arah yang lain yang kita minat juga. Konten jalan-jalan kot. Kalau kata personally memang suka nak, kalau boleh nak beli tanah satu, nak beli kambing, sama. nak bertani, nak ada tanam sawi. In fact sekarang ni pun dah ada AI. So ada juga orang kata kita boleh AI kan diri kita supaya kita tak payah buat konten, kita show AI tu buatkan untuk kita. Tapi tak ada connection, dia macam tak ada jiwa. Belum lagi, insyaAllah in the future. Nanti boleh lah Hamdan retire lepas tu. Tapi masih masak lagi dalam konten. Tapi nak cakap sikit pasal bila retire nanti, untuk kita maybe tak ada umur yang tetap lah. Tetapi untuk EPF, umur 50 dah boleh buat pengeluaran akaun sejahtera secara penuh, dan umur 55 boleh buat pengeluaran akaun persaraan secara penuh. What is your plan? Nak buat apa dengan duit tu? Ni maybe masih kerja lagi ni, tapi dah boleh keluar. Saya doakan waktu tu saya masih tak usik lagi duit-duit tu. Kan, sebab insyaAllah saya tak ada lagi fikir yang 50 tahun atau 55 tahun aku nak keluarkan duit EPF untuk apa ke. Buat masa ni saya tak ada plan untuk keluarkan lah. Sebab saya yakin insyaAllah ada rezeki yang duit lain-lain ni, duit yang saya usahakan daripada bisnes ke apa yang untuk saya gunakan. Kalau perlu sekalipun waktu nanti akan datang, saya pasti akan gunakan untuk komitmen yang sekolah ke, yang benda yang betul-betul penting. Saya punya aim EPF ni adalah tempat saya simpan duit untuk saya nak gunakan bila saya betul-betul sesak nanti. Okay. So for now memang Betty tak tengok lah duit tu, just tak tengok kan, carung kan letak tepi. Nanti bila nak pakai nanti baru tengok lah. Hamdan pula macam mana? Apa nak buat umur 55 nak duit tu dah selepuk tu? Apa yang Hamdan rasa Hamdan akan buat dengan duit tu? Untuk bagi keselesaan lebih kepada ahli keluarga lah mungkin, kepada anak-anak, wife kan. Kalau kata yalah, untuk penambahbaikan kehidupan, contohnya dari segi keselesaan rumah, kereta ke contohnya, ataupun
anak-anak nak pergi belajar ke. Waktu ni sekarang anak-anak semua kecil lagi. Kan di hari tua nanti kita pun tak tahu pendapatan kita macam mana, stabil ke tak stabil. So duit ni backup lah. Perlu lah. Dan itulah macam saya cakap tadi tu, nak beli tanah, nak tanam sawi. Kita jiwa ke jiwa kampung lah. Sama tau, kita orang bersuka. Okay, that's good. So sebenarnya ramai orang tak tahu, dia ingatkan bila dah umur 50-55 ni, just because dia boleh keluarkan, dia nak keluarkan semua. Tapi sebenarnya boleh je tinggalkan duit tu kat dalam EPF dan biarkan EPF manage duit tu. So benda ni dinamakan pengeluaran bayaran bulanan. Maknanya kategori pengeluaran ada banyak. Kita keluar semua atau kita keluar sebahagian, lagi sebahagian tu maintain kat dalam. And then pengeluaran bayaran bulanan, tiap-tiap bulan EPF akan bayar kita sikit-sikit lah. Duit kita pun sebenarnya dia akan bayar ke dalam akaun kita. And then ada combination lah untuk bayaran bulanan, untuk pengeluaran sebahagian. Ada banyak cara. So for some people, macam Betty cakap tadi lah, maybe umur 55 masih sihat lagi, masih boleh bekerja, boleh kan? kerja, boleh cari income. So tak perlu sentuh duit tu lagi. Belum lagi, tak perlu. Aku sihat contohnya. So tak nak keluar. Jual nasi lemak ke depan rumah dengan sambal Betty sendiri lah. So maknanya umur 60-65 maybe baru nak keluarkan semua, tapi nak pakai sikit-sikit boleh. Sebenarnya tak payah keluar selepuk. Takut lah. Nanti beli benda yang bukan-bukan. Daripada tak perlu beli, nampak ada banyak duit ni, dia beli. Lepas tu bila betul-betul nak pakai dah tak ada. So this is satu feature yang boleh dibuat lah. Minimum untuk pengeluaran adalah RM100 sebulan ataupun RM1,200 setahun, dan sekurang-kurangnya untuk 12 bulan ataupun sampai umur 100 tahun. So maknanya ada orang kat luar sana, bila dah umur 55, dia biarkan je duit tu, dia cuma makan dividen saja sampailah umur dia 100. Kalau dah meninggal pun, duit tu tetap dibahagi kepada waris-waris dia juga. Bukannya pergi ke tempat lain, pergi kat waris-waris dia. So bulanan tu kita boleh decide lah, kita nak dapat berapa setiap bulan. Tapi tak boleh lebih daripada apa yang kita ada kat dalam tu lah. Contohnya kita ada contohlah RM500,000, kita nak keluarkan RM10,000 sebulan, maybe boleh, tapi berapa lama benda tu boleh bertahan. Maknanya kita kena berkadar lah. Dia akan bagi recommendation lah, berapa banyak kita patut keluarkan kalau kita nak biarkan the bulk of the money dekat dalam akaun EPF kita tu. Hamdan, nak tanya lah. So I tengok you punya content, memang you nampak gembira lah pergi buat konten-konten semua tu. Tapi untuk orang kat luar sana, macam mana dia nak pilih dia punya niche? Ada orang dia kata nak buat lah macam masak-masak, sebab masak-masak dia kata senang lah sangat kan. Tak adalah senang kan sebenarnya. Susah. Actually sebenarnya kalau cakap depan kamera lagi mudah sebenarnya. Tapi dia kata, senang, aku boleh masak. Tapi ya macam Hamdan cakap tadi, nak pasang kamera lah, kalau lampu, kalau tak lampu tak ada, kena buat kat luar, panas-panas, orang bising. So macam mana orang nak pilih niche yang dia nak bila dia nak buat konten? Bagi saya bukan niche yang dia nak sebenarnya. Biarlah niche tu yang dia minat. Sebab kalau dia tak ada minat, dia tak akan buat lama pun benda tu. Kalau katakanlah niche yang kita pilih tu dia susah. Tapi kalau kita datang dengan minat, walaupun susah, kita tetap akan teruskan buat sampai jadi. Tapi bila tak ada minat ni tak kisahlah dari segi content creator ke ataupun perniagaan ke. Even kalau kita meniaga benda yang kita tak minat langsung, pun susah juga untuk kita sustain nak meniaga lama tu. Kita sendiri tak suka benda tu. Susah lah. Bagi pendapat Hamdan macam tu lah. So better buat benda yang kita minat, dan kalau susah pun teruskan je. Buat sampai jadi, tak ada masalah. Hamdan setuju ke kalau orang tu buat benda yang dia tak minat, dia punya ketidakikhlasan tu boleh menyelah? Ya, betul. Lama kelamaan orang akan nampak. Dan dia kalau kita tolak lah cerita pasal orang ni, diri sendiri ni kan. Kalau katakanlah benda tu kita tak minat, kita bangun tidur pun tak bersemangat untuk pergi buat konten. Kita pun rasa macam terpaksa lah. Tu benda yang kita nak elakkan. So kalau kata kita minat, bangun tidur tu kita pun jadi semangat lah. Kita nak pergi office, nak pergi studio, nak berkarya, nak hasilkan konten yang baik. So konten tu kalau berkualiti, kita pun happy, puas hati. So minat penting lah. So minat ni boleh dalam bentuk hobi jugalah. Betul. So kalau hobi dia adalah contohnya nak main drone, dia buatlah konten pasal drone. Betul. Contohlah. Betty pula nak tanya lah, adakah semua orang patut jadikan hobi dia ni sebagai satu bisnes atau kerjaya, ataupun patut tak apalah, benda ni maybe tak akan jadi, aku just nak buat hobi je lah?
Saya sama juga pendapat saya, which is minat, passion. Bila you ada passion dekat satu benda tu, you nak buat something tu, you kena ada minat. Kalau you tak ada minat, you memang takkan boleh sustain lah. You akan rasa penat, you akan drain, you tak tahu nak buat apa dah. Dia sampai satu point nanti you akan rasa macam, apa aku nak buat lagi ni sebab you buat tu bukan sebab kebolehan diri you, bukan sebab minat dalam diri you, sebab you tengok orang ke, you tengok dia ni masak, dia pandai masak, aku nak buat masak jugalah, aku lagi pandai daripada dia ke kan. Tapi at one point you akan penat, you akan tak tahu nak buat apa, sebab benda tu bukan naturally dalam diri you. Tapi kalau nak cakap hobi pun, I macam tak agree juga. Hobi kita ni berubah-ubah. Kalau you rasa cakap you nak buat ni sebab hobi lah, hobi you memasak, tak semestinya, let's say kalau memasak kan, tak semestinya orang yang pandai masak kat dapur tu boleh jadi content creator macam Hamdan. Tak boleh. Sebab dia tak minat, dia tak tahu skill, dia tak belajar, dia tak ada ilmu untuk editing everything, you tak boleh jadi content creator memasak. And you jangan fikir orang, you jangan tengok orang, you kena tanya diri you sendiri. Apa you punya kebolehan? Dia bukan ikut orang ke, atau apa trend sekarang, orang foodie yang tukang masak ke, apa-apalah. Sama juga macam business juga. Kalau you nak run business, you kena tahu apa you punya minat, apa kebolehan you, apa kepakaran you. Kalau nak buat business kan, kepakaran tu yang paling penting, sebab benda tu yang boleh sustain your business. Sebab dia akan ada turun naik, you akan ada ramai pesaing yang akan jadi. Tapi kalau you ada kepakaran dan you memang minat, memang passion you, apa jadi pun you tetap akan come up with idea, you akan tetap akan bangun juga. Kalau you just buat based on ikut orang, then dia akan berhenti lah, dia takkan sustain lah. Tak kekal lama. Takkan kekal lama. Tapi untuk Betty, bila Betty pandai buat sambal tu, Betty buat bisnes kan? Adakah semua orang yang pandai buat itu, pandai buat ini, patut buat bisnes ke? In your opinion? Betul-betul saya cakap, saya buat sambal kan. Sebelum tu, saya memang suka memasak, lauk kampung, saya memang suka benda yang pedas. Dan saya suka menjual. Saya memang sebelum tu kan, saya cakap saya buat bisnes, saya ada kafe, saya ada butik. Saya memang suka menjual, cuma tak tahu ke arah mana. So bila saya buat sambal tu, niat saya is untuk tolong orang, memudahkan orang untuk makan lah. Daripada situ saya tak ada buat konten macam Hamdan buat video masak yang proper, tak ada. Saya buat sharing on untuk suri rumah nak masak dengan mudah. Macam tu. Okay guys, sedikit sebanyak kita dah belajar daripada content creator, KOL dan business people kita ya, tentang hala tuju, tentang struggles yang mereka lalui. Hopefully sharing yang kita ada pada hari ini ada bermanfaat kepada para pendengar Financial Faiz Podcast. InsyaAllah. Thank you very much ya Betty. Terima kasih juga. Thank you for having us. Sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, akan tanya lagi soalan-soalan supaya kita boleh kongsikan rahsia-rahsia mereka dengan my audience di Financial Faiz. Sekian. Assalamualaikum.